Kita sebenarnya ada dua tajuk lagi ya. Tajuk ini dengan 47 ke 46. Sebab 4 itu melibatkan kertas keras. Cikgu harap cikgu boleh ajar di sekolah lah. Kalau dibenarkan lah. Tapi kalau habis tajuk ini pun tak boleh, cikgu akan ajar aja. Okay. Sudah ke belum? Okey. So kita pergi ni So untuk tajuk baru ini nama dia penyelesaian segitiga Penyelesaian segitiga ini sebenarnya ini adalah satu tajuk pilihan, tajuk elektif yang dipelajari oleh pelajar sains. Kalau kamu tengok tingkatan 4 kita ada part 9, part 10. Part 10 ialah nombor indeks. Dibelajar oleh pelajar package vocational. Maksudnya sebenarnya 4K1 belajar nombor indeks. Kamu belajar penyelesaian segitiga. Tapi untuk membolehkan kamu nanti ada pilihan soalan yang lebih banyak. So, cikgu biasanya akan ajar kedua-dua supaya nanti kalau penyelesaian segitiga tak boleh buat, saya boleh buat nombor indeks. Kalau nombor indeks tak boleh buat, saya boleh buat penyelesaian segitiga. Boleh So, sebelum cikgu pergi kepada apa yang kita nak belajar dalam tajuk penyelesaian segitiga, kita buat ulang kaji sikit untuk segitiga. Okey, kalau sekarang cikgu bagi awak satu segitiga bersudut dekat, okey, cikgu labelkan ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C Cikgu label A, B, C macam ini. Sekejap Okey. Okey, lepas tu cikgu labelkan sudut ini sebagai theta. Okey. Apakah rumus-rumus yang kamu sudah tahu tentang huruf-huruf yang ada di sini? Maksudnya mereka macam mana boleh dikaitkan antara satu sama lain? Ada berapa awak sudah belajar sebelum ini untuk segitiga bersudut dekat Okey, so cikgu tanya orang aja. Apa yang kamu tahu tentang segitiga bersudut dekat ini Okey. Hadiran yang cikgu ambil tadi Pakis. Sebut salah satu yang awak tahu. Apa dia? Sin cos tan. Okey. So apakah sin theta? Sin opposite per hypotenuse. So kalau untuk segitiga ini? B per C. Okey. Apa lagi untuk cos? Cos Adjacent? Cos. Oh, sampai sekarang Hypotenuse ke? tak, adjacent dulu baru hypotenuse. Adjacent per hypotenuse. So? So mana A satu? per C. Sorry? A per C. Okay, A per C. Kalau tangent? C per A. No. Tangent ialah opposite per adjacent. B per A. B per A. Rumus ini kamu tolong hafal Dia banyak digunakan lagi dalam matematik dan matematik tambahan. Dan benda ini tidak akan diulang. Ini sebenarnya ialah benda asas yang sepatutnya awak tahu Boleh Jangan lupa lagi sisi apa bagi sisi apa. Ini tak akan dipekarkan dalam exam. Sepatutnya benda ini sudah macam tanpa tolak. Awak memang tahu. Sifir darab memang tahu punya. Okey. Selain daripada trigo, sin, cos, tangent, apa lagi yang awak tahu tentang ini? Huruf-huruf yang ada di sini. Okey. Haras? Selain daripada trigonometri. Ya, cikgu. Apa lagi rumus yang awak telah belajar yang ada kaitan dengan benda-benda di sini? A, B, C dan theta. Tak semestinya ambil semua lah. Contohnya kalau kawan tadi kamu ambil theta dan BC. A tak ambil langsung. A tak ambil tak apa. Apa dia? Teorem. Teorem. Okey, apa teorem itu nyatakan?
C kuasa 2. Sorry? C kuasa 2. B kuasa 2. Okey, B kuasa 2. C kuasa 2. C kuasa 2. C kuasa 2. Okay. C kuasa 2 sama dengan Ah, A kuasa 2 tambah B kuasa 2. okey. So satu lagi kita belajar ialah teorem Pythagoras, iaitu C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey. Boleh So kalau kamu tengok di sini, yang melipatkan trigo punya biasanya dia melipatkan dua sisi satu sudut. Tak kisah B per C ke, A per C ke, B per A, dia melipatkan dua sisi dan dia akan melipatkan satu sudut. So nanti kalau saya ada satu segitiga bersudut dekat, kalau antara tiga ini saya tahu mana-mana dua, saya mesti boleh cari yang ketiga. Okay? Kalau gunakan teorem Pythagoras di sini, kalau kamu tengok dia melipatkan tiga sisi lah. Dia langsung tidak dikaitkan dengan sudut. Dia akan melipatkan tiga sisi. Asalkan saya tahu mana-mana dua, saya boleh cari yang satu lagi. Tak semestinya mesti tahu A dan B. Mungkin saya tahu A dan C. Mungkin saya tahu B dan C. Tapi saya masuk ke dalam rumus ini, saya boleh cari sisi yang satu lagi. Ini sebenarnya benda yang berlaku dalam matematik lah. Bila saya bagi awak satu formula, awak tengok formula itu ada apa. Contohnya ini, okey, cikgu ada tiga sisi. So awak akan faham lah. Kalau sekarang saya ada dua sisi, nak cari sisi satu lagi, saya mesti gunakan formula ini. So kalau kamu boleh menguasai kemahiran matematik ini, cikgu sebenarnya tak payah ajar pun. Bagi awak formula, cakap apa masuk formula itu, cikgu boleh rehat lah. Awak boleh buat sendiri. Sebab sebenarnya itulah tiap kali kita buat. Okey, so ini yang awak belajar sebelum ini. Kemudian cikgu tambah lagi sikit. Okey, cikgu tambah lagi sikit. Kalau inilah sudut, okey, cikgu namakan dia sebagai sudut M lah. Tak kisahlah ya. Sudut M. Okey. Apa lagi awak tahu ataupun apa yang awak tahu tentang tiga sudut ini? Alvin? Apa yang awak tahu tentang tiga sudut ini? Alvin ada kan? Tadi cikgu nampak macam ada nampak nama dia. Oh, tak ada. Tadi macam nampak. Okay, Helmi. Alvin tak ada. Helmi. Kalau cikgu letak simbol sudut ini wakilkan dengan M, okay, apa yang awak tahu tentang sudut-sudut ini? Helmi? Nilai darjah Okay, nilai dalam dia? Kalau digabungkan dapat 180. Okay. Nilai dalam tu awak akan dapat jumlah dia ialah 180. So kita ada satu lagi ialah jumlah sudut dalam segitiga itu. Okay. Jumlah sudut dalam segitiga itu ialah 180 darjah. Ataupun kalau kita tahu ini 90 darjah, kita akan kata hasil tambah 2 ini 90 lah. Supaya cukup 180. Okay. Ini benda yang awak pernah belajar tentang segitiga. Okey, cikgu pergi lagi kepada luas segitiga. Kalau saya nak cari luas segitiga, macam mana? Apakah formula yang awak pernah belajar? Okey, sampai siapa pula? Izzat? Luas segitiga, kalau inilah segitiga dia, macam mana saya nak cari luas segitiga? Izzat? Ada nampak nama kan? Ada tak agak Izzat? Tidur ke? Okey, Syikin? 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, kalau untuk segitiga ini, apakah tapak awak, apakah tinggi awak? A, B, C. Tapak A. Okey, tapak A, tinggi? B. B, okey.
So setengah kali tapak kali tinggi, dan kamu kena ingat tapak dengan tinggi mesti membentuk 90 darjah. So untuk segitiga ini yang sesuai ialah A dengan B lah. Okey. Okey. Tahun ini kamu pernah belajar lagi satu luas segitiga. Apa formula dia? Selain daripada setengah kali tapak kali tinggi. Awak belajar lagi satu formula dia. Baru-baru ini aja, saya rasa tak lama sangat. Apa formula itu? Adika? Yang ada kaitan luas segitiga punya. Yang 1/2 1/2. modulus X. Okey, modulus. Okey, boleh. Cukup. Cikgu tahu awak ingat lagi. Okey, di mana kita susun titik pertama, titik kedua, titik ketiga, lepas susun balik titik pertama, lepas tu kita kira. Okay. So ini yang awak belajar sebelum ini. Sebelum kita belajar tajuk ini, kamu sudah belajar macam mana gunakan trigonometri, okay, untuk mencari sama ada sisi ataupun sudut lah. Bila kita maklumat yang ada lah macam ini. Lepas tu awak pun sudah belajar teorem Pythagoras kalau hanya melibatkan sisi. Dan awak juga belajar macam mana nak cari sudut kalau hanya melibatkan sudut. Okay, lepas tu awak pun belajar macam mana nak cari luas segitiga. Okay, ada dua formula awak sudah belajar. Satu ialah setengah kali tapak kali tinggi. Satu ialah setengah kali modulus punya lah. Okay, satu. Okay. Apa beza dua rumus ini? Bila nak pakai atas, bila nak pakai bawah? Ilya? Yang bawah tu kalau dia bagi koordinat. Okey, kalau bawah itu dia pakai koordinat. Yang atas itu ialah cikgu bagi panjang sisi lah. Dan mesti panjang sisi itu membentuk 90 darjah. Okey, ini apa yang awak belajar sebelum inilah. So, kita akan masuk kepada hari ini punya. Okey, mungkin awak katalah cikgu sudah belajar begitu banyak, apa lagi nak belajar kan? Okey, dalam tajuk ini, segitiga yang terlibat di sini bukan segitiga bersudut dekat sahaja. Dia boleh terdiri daripada sebarang segitiga. Kalau kamu tengok apa yang awak belajar di sini, khasnya ini yang ini, dia wajib mesti melibatkan segitiga bersudut dekat. Kalau dia bukan segitiga bersudut dekat, tak boleh pakai ini. Begitu juga dengan ini, teorem Pythagoras. Kalau dia bukan segitiga bersudut dekat, tak boleh pakai ini. Dan begitu juga kalau kamu tak tampak 90 darjah, pun tak boleh pakai ini. Okey. Yang ini cikgu tak cakap banyak sangat sebab dia luar biasa sangat. Sebab dia pakai geometri koordinat. Dia pakai koordinat. So cikgu tak sentuh inilah. Tapi apa yang awak kena faham ialah apa yang awak belajar sebelum ini, kenapa kali ini dalam tajuk ini kebanyakan masa kamu tidak boleh gunakan dia sebab apa yang awak belajar di sini syaratnya mesti melibatkan 90 darjah. Dan bukan semua segitiga melibatkan 90 darjah. Okey. So kalau kamu tengok dalam modul kamu muka surat pertama, cikgu ada lukis satu segitiga. Okey. Cikgu nak tanya sekarang di atas meja kamu, berapa orang ada jangka sudut? Cikgu pun tak ada jangka sudut. Berapa orang ada jangka sudut? Ada. Okey. Kejap cikgu cari jangka sudut cikgu kejap. Okey ya. Orang yang ada jangka sudut, okey. Jangka sudut, yang tak ada jangka sudut kena tunggu jawapan daripada kawan. Okey. Okey. Di sini ya. Cikgu nak kamu, okey, berapa orang ada jangka sudut sebut nama kejap? Siapa ada? Nanti cikgu tanya. Pakis ada? Tak ada. Okey, tak ada. Ilya? Ada. Okey, Ilya ada. Haras? Okey. Yep. Helmi? Ada. Helmi ada. Izzat? Tak ada. Okey. Amira? Amira Asyik. ada problem. Okey, tak apa. Ashikin? Ada. Atika? Tak ada. Okey, Farisa? Ada. Adani? Ada. Okey. So orang yang ada ini, cikgu nak awak sekarang lukis segitiga, sebarang segitiga. Maksudnya cikgu tak
Cikgu tak nak segitiga persudut dekat. Maksudnya cincai saja awak lukis. Okey, ambil pembaris awak, lukis saja. Okey, kejap. Maksud saya macam ni. Ambil setepi kertas, awak lukis satu segitiga, sambung macam ini aja. Sesuka hati awak. Kalau boleh, cikgu harap awak mampu lukis segitiga dalam itu ada lebih daripada 90 darjah pun tak apa. Okey? Tak payah ambil masa yang lama, cepat lukis saja. Sudah? Dah. Okey. Bila sudah, okey, sekarang ambil pembaris, pergi ukur apakah nilai setiap sisi ini dan tulis. Seberapa tepat yang boleh lah. Maksudnya awak bagi saya berapa point. Satu tempat perpuluhan untuk, maksudnya 1.4 cm macam tu. Awak boleh baca sampai milimeter kan pembaris awak. Sudah? Orang lain kena tunggulah ya. Sebab cikgu lupa pesan awak sediakan dulu. Okey. Kalau sudah, sekarang awak pergi ukur sudut ini pakai jangka sudut awak. Seberapa tepat yang boleh ya? Okey, siapa sudah siap sebut nama? Cikgu nak panjang terus label pada gambar raja itu. Panjang setiap sisi itu dan setiap sudut itu. Cikgu, saya tak faham. Tak, sekarang awak lukis sebarang segitiga. Sesuka hati aja. Boleh lukis segitiga? Dah. Okey. Lepas tu awak pergi ukur, pakai pembaris pergi ukur panjang setiap sisi itu. Ha? Okey. Lepas tu pakai jangka sudut pergi ukur setiap sudut itu. Kenapa nak buat kerja ini nanti cikgu terangkan. Tapi awak buat kerja ini dulu. Siapa sudah siap sebut nama? Helmi. Helmi, okey. Helmi, dalam segitiga itu untuk memudahkan kawan yang tak ada pembaris itu, dia kena imagine awak punya graf ya. So awak labelkan pucuk awak ABC, sesuka hati awak. Tak semesti ikut susunan cikgu tapi awak punyalah ABC. Sudah? Okey, Helmi tangkap gambar hantar dalam grup. Yang sudah lukis itu tak apa. Cikgu nak pinjam Helmi punya untuk orang yang tak ada jangka lukis. Helmi, tangkap gambar segitiga awak yang nampak panjang sisi, yang nampak sudut, awak sudah label semua kan? Hantar dalam grup sekarang. Okey, orang yang lukis sendiri punya awak pakai data sendiri. Orang yang tak ada itu baru pakai Helmi punya. Okey, Helmi sudah, cikgu masih tunggu awak. Tangkap gambar aja awak punya itu. Awak tulis jawapan awak di sekeliling inilah. Okey. Pinjam awak punya graf kepada kawan ya. Sudah? Lama ni Helmi. Ataupun siapa sudah boleh tolong? Siapa sudah siap kerja, siapa hantar dulu. Cikgu nak satu gambar supaya kawan lain boleh share tengok awak punya. Oi, cepat sikit. Bukan hantar personal kepada saya, hantar dalam grup. Cikgu tak buat lagi. Siapa sudah? Ilya sudah. Okey, ada. Ilya sudah hantar. Okey. Ya, Ilya, label ABC dulu. Hantar sekali lagi, label ABC. Sesuka hati awak. Mana satu A, mana satu B, mana satu C. Okey, padang ini hantar semula. Okey, sudah hantar semula ya.
Okey, kejap. Okey ya. Orang yang ada Ilya, label di pucu dia. Huruf besar. Okey, semula. Okey, tak apa, semula. Label di pucu dia, huruf besar. Cikgu tumpang Ilya punya dulu. Yang lain tu yang sudah lukis tu awak ikut awak punya. Tak payah ikut Ilya punya. Ilya hanya untuk mereka yang tak ada. Dia tolong buat untuk kamu. Sudah Ilya? Label ABC huruf besar. Ataupun awak cakap dengan saya. A besar di mana? 38 ke 40 ke 102? Dah. Oh, sudah. Okey, kejap. Yang lama itu padang. Okey, ini A awak. Ini B awak. Ini C awak. Okey ya. So, kita sekarang nak buat satu benda. Okey, kita tengok balik atas sini. Okey. Jumlah sudut ini ialah 180. Cuba kamu tambah sudut kamu sendiri sama tak dengan 180? Okey, orang lain yang tak ada protektor punya awak jawab ikut jawapan Paraja Ilya walaupun awak tak ada protektor. So Amira, dapat tak jumlah sudut tu 180? Dapat tak? Kamu Dapat ke? Oh, Amira baik long saya lupa. Okey, dapat kan? Orang lain yang lukis sendiri kalau tak dapat cakap dengan saya. Kalau kamu tak dapat mungkin pun sebab beza sikit sebab kita tak boleh ukur dengan sangat tepat. Tapi dia mesti sangat mirip kepada 180. Okey, boleh? Okey, sekarang kita tengok teorem Pythagoras. Okey, tengok teorem Pythagoras. Boleh Tapi kalau cikgu apa yang cikgu terangkan kepada kamu sebenarnya ini tidak boleh gunakan teorem Pythagoras. Tapi cuba kita pakai. Tengok apa jadinya. Okey. So cikgu tumpangkan Paraja Ilya punya. Siapa yang ada segitiga sendiri punya pakai segitiga sendiri punya. So kita angkat yang paling besar punya C kita ialah sisi yang paling panjang lah. So kalau Ilya cikgu angkat ini sebagai C awak Cuba awak tekan kalkulator. C kuasa 2 awak dengan awak punya A kuasa 2 dan B kuasa 2. Adakah dua nilai ini kalau tak 100% tapi sangat dekat? Okey, cikgu minta siapa yang tak ada ni. Atika, berapa 2.9 kuasa 2 tambah 2.3 kuasa 2? 13.17. Kamu tengok tak sama kan? Agak jauh. Nilai dia beza sampai 2. Okey. So itu teorem Pythagoras tidak boleh gunakan kalau dia bukan segitiga bersudut dekat. Kalau segitiga bersudut dekat baru boleh Okey. Mungkin kita cuba pula trigonometry. Trigonometry sin cos tangent yang kita belajar sebelum ini. Okey. So kita terus angkat ini sebagai hypotenuse kita lah. Sebab kita kena cari tempat yang paling besar. Okey. So ini yang paling besar hypotenuse. Tapi sebenarnya bukan Sebenarnya cikgu tak boleh kata dia ialah hypotenuse sebab tak ada 90 darjah pun. Okey. So angka A inilah tempat bersudut dekat lah. Okey. Okey. Cuba kamu tengok ini Cikgu tengok ini Cikgu tengok 40 ini. Okey. Kalau ikut segitiga ini, kalau A ialah sudut dekat, sin 40 ialah apa bagi apa? Ialah apa bagi apa? Ada ni. Cikgu tak boleh tanya ada ni. Ada ni tengok segitiga sendiri. Ilya? 2.9 bahagi 4. 2.9 bagi 4. Okey. Ilya tekan 2.9 bagi 4. Okey, cikgu minta siapa? Haras tolong tekan sin 40. Bagi saya jawapan. 0.725. 725. Haras? Cikgu tekanlah, Haras tak ada suara pun. 0.4643. Tak sama. So begitu juga kalau awak check cos dan tangent semua tak sama. So ingat kalau sekarang dia bukan segitiga bersudut dekat yang awak pakai sebelum itu, teorem Pythagoras dan trigo semua tak boleh pakai.
Semua tak boleh pakai. So apa pula kita boleh pakai Okey, sekarang apa yang saya nak orang lain kalau segitiga bukan Ilya punya, awak isi awak sendiri punya. Awak nampak ada satu jadual dalam gambar raja awak, modi awak dah, muka surat pertama. Okey, cikgu nak awak masukkan. Okey, cara masuk macam ini Okey, apa itu A kecil, apa itu A besar. Kalau sekarang macam Ilya, dia label ini sebagai A, dia label ini sebagai pucuk A, maksudnya inilah, maksudnya ini. Okay. So nanti dia akan letak sini ialah sin 102. A kecil di mana? A kecil awak tengok opposite dia, iaitu garis ini. Maksudnya 4. Faham tak? Maksudnya kalau untuk Ilya punya, dia akan tulis 4 per sin 102. Faham? Cikgu tanya siapa yang tak ada. Pakis, kalau awak pakai Ilya punya gambar raja kan? Okey, sudut B di mana? Berapa nilai dia? 40. 40 Maka mana sisi huruf B kecil? Opposite dia. Sorry? 2.9. Ya, opposite dia opposite dia. So maksudnya di sini kita akan tulis 2.9 per sin 40. Okey, cikgu minta lagi. Amira, sudut C di mana? 38. Okey, 78. Apakah sin huruf C yang kecil? 2.3. 2.3. Itu cara baca 2.3 per sin 38. Okey, ini cikgu minta Amira, ini tadi cikgu panggil siapa, saya sudah lupa, tak apalah. Ini cikgu minta Bakis, ini cikgu minta Ilya. Cuba tekan kalkulator dan bagi saya jawapan dalam 2 tempat perpuluhan. Siapa yang ada segitiga lain sendiri punya, pakai sendiri punya. Ilya. Okey, Ilya jawapan? 4.09. Okey. Bakis, Amira? Amira 3.74. Jauh beza ni. B? 4.51. Kenapa jauh sangat? Kejap. Ilya, you ada ukur betul-betul tak? 4.09 4.5. Kiraan tak salah. Tapi sebab jawapannya jauh beza. Ilya, you ada ukis betul-betul dah. Ukur betul cikgu. Ya ke Lalih? Orang lain boleh dapat nilai yang sama? Sepatutnya dapat nilai yang sama. Jauh beza ni. Apa yang tak kena ni? Kejap. Cikgu lukis 4. Cikgu lukis 40 tajam. .3. Lepas tu 38 tajam. Siapa yang pakai segitiga sendiri punya boleh dapat tak nilai yang sangat dekat? Saya. Boleh dapat Kejap, cikgu tengok Ilya punya. Kenapa jauh beza Ilya, kalau cikgu ikut you, cikgu dapat sini 2.5. Sini 2.7. Kalau sudut you betul lah. Sekejap. 40 tajam. 38. Cikgu sengit sikit. 38. Cikgu.
Dia tak ada kan? 37.9 tak ada kan? Dia macam tak kena kat 30. Tak kena sikit. Ya, dia tak kena sikit. Tapi bila cikgu ikut awak, mungkin awak tak kena sangat banyak itu yang 102. Sebab kalau cikgu ukur, cikgu daripada sudut awak cikgu ukur, cikgu tapak bawah itu 2.5, atas itu cikgu tapak 2.8. Kita cuba kejap. 2.5, 2.8. Orang yang in charge itu awak ubah nilai ya. 2.3 punya ubah kepada 2.5. Sebab sudut itu tak baca lagi tepat dah boleh. Tapi panjang boleh baca dengan lagi tepat. 2.9 itu ubah kepada 2.8. 4.36. Ini dapat siapa punya? Yang B, sin B tu. Okey, 4.36. Masih jauh Amira bukan A. Amira. 4.06. Ini lebih tekat sikit tapi masih tak syak. Okay? Tak jadilah cikgu punya eksperimen. Mungkin sebab kita round off sangat besar. Okay? Sepatutnya 3 ini akan serupa. 3 ini akan serupa. Mungkin nanti awak ada masa awak cuba buat semula. Tapi kali ini sebab panjang kita boleh baca nombor perpuluhan. Sudut kita tak mampu baca nombor perpuluhan. So kamu cuba pakai sudut yang syak punya. Macam tadi Ilya katakan sebab awak punya bukan betul-betul 38 tapi 37.9 lebih. Cuba awak lukis semula, sepatutnya awak akan dapat 3 nilai ini sangat dekat. Sangat dekat. Bagi saya 4.09 dengan 4.06 cikgu boleh terima. Ini agak jauh. Ini agak jauh. Mungkin tak sesuai lagi kot. Sudut cikgu lukis pun kurang tepat kot. So tak jadilah eksperimen saya. Hanya boleh terus beritahu kamu saja. Okay? So sebenarnya yang cikgu nak cakap ialah bila cikgu bagi satu segitiga kepada kamu, sepatutnya awak akan dapat nilai ini sama dengan nilai ini sama dengan nilai ini. Itu yang tatanya yang kita belajar dalam tajuk ini, petua sinus. Di mana kita kata A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Okay? Dan petua ini awak kena, tak payah, dipekarkan dalam senarai rumus. Dipekarkan dalam senarai rumus. Okey cikgu nak bagi awak tengok ini. Okey, kita balik kepada rumus ini. Okey, sebenarnya rumus yang awak belajar ini, sin ini, diterbitkan daripada petua sinus. Kenapa cikgu cakap macam ini? Okey, kalau ikut tadi, katakan cikgu label ABC ya, cikgu label memandangkan cikgu letak A di sini, cikgu label A di atas lah ya. A di atas. Okey, sebab dia kena opposite ya. So B cikgu letak sini. C cikgu letak sini ya. Pucuk ABC huruf besar. Boleh ya? So kalau ikut petua sinus, kita akan kata sudut theta ialah B ya, maksudnya pasangan ini. B dengan ini. Okey, lepas tu satu lagi pasangan cikgu ambil ialah sudut ini, sisi ini dengan sudut ini. Dan cikgu gunakan petua sinus yang tadi cikgu tunjukkan tu. So kita akan tulis untuk warna biru, cikgu akan tulis sudut B, sisi B bahagi dengan sin B sama dengan sisi C bahagi sin C. Dan kita tahu C ini ialah 90 darjah. Okay, cuba tekan kalkulator, sin 90 darjah berapa nilai dia? 1. So cikgu akan dapat B per sin B sama dengan C per sin 90 darjah iaitu C per 1 iaitu C. Maka cikgu dapat B per sin B sama dengan C. Okey. Lepas tu cikgu tarik silan. So cikgu dapat C sin B sama dengan P.
Lepas tu sin B sama dengan B per C. So kalau kamu tengok ini, inilah rumus ini. Okey, cikgu kecilkan. Ini. Boleh. Yang ini ialah ini. So sebenarnya trigonometri yang awak belajar sebelum ini, cikgu boleh terbitkan daripada petua sinus. Untuk sin inilah. Okey, cos ini cikgu akan terbit daripada tempat lain lah. Tapi untuk sin yang awak belajar ini, sisi pertentangan ataupun sisi opposite bagi hypotenuse, dia sebenarnya boleh diterbitkan daripada petua sinus. Okey, petua sinus yang awak baru belajar ini, dia lebih umum. Sebarang segitiga boleh pakai rumus ini, tapi apa yang awak belajar sebelum ini, dia hanya terhad kepada segitiga bersudut dekat. Itu beza antara mereka. Petua sinus, apa segitiga, janji dia segitiga boleh pakai. Tapi kalau apa yang awak belajar sebelum ini, sin yang biasa ni, dia hanya boleh digunakan untuk segitiga bersudut dekat. Boleh ya? Walaupun eksperimen kita tak berapa berjaya sebab dapat nilai ada jauh sikit, tapi kita terima sajalah. Sebab mungkin melibatkan pundakan. Sebab sin ini selalu merupakan nombor perpuluhan. Ya? Okey, so untuk petua sinus ini, okey, dia bagi kita lengkap macam ini. Bagi kita lengkap macam ini. Tapi sebenarnya setiap kali kita pakai, awak akan gunakan sama ada 2 di depan ini, ataupun awak gunakan 2 di belakang ini, 2 di belakang ini, ataupun awak gunakan pertama dengan ketiga. Bukan dalam petua sinus saja tu. Setiap kali kalau kamu nampak cikgu bagi satu rumus ataupun cikgu bagi apa-apa, ada 2 kali sama dengan punya, maksudnya benda ini boleh tulis dalam 3 keadaan. Iaitu kita boleh ambil 2 di depan, kita boleh ambil 2 di belakang, kita boleh ambil 1 di depan, 1 di belakang untuk wujudkan satu persamaan baru. Ini satu kemahiran yang awak perlu tahu sebab pernah ada soalan persamaan serentak. Okey, contohnya soalan persamaan serentak yang awak biasa nampak ialah macam ini kan. S tambah 2Y sama dengan 6. 2S tolak 3Y sama dengan 4. Kemudian suruh awak selesaikan. Tapi pernah soalan persamaan serentak dia keluar dalam keadaan macam ini. S tambah 2Y sama dengan 2S tolak 3Y sama dengan katakan dia biasanya lebih rumit punya lah. Okey, lebih rumit punya. Okey, sama dengan 5. Macam ini. So bila dia tulis macam ini, apa maksudnya? Sebenarnya cikgu boleh tulis 3 persamaan keluar. Mungkin cikgu boleh ambil 2 yang depan ini, maka cikgu kata S tambah 2Y sama dengan 2S kuasa 2 tolak 3Y. Okey? Ataupun cikgu ambil 2 di belakang ini. Cikgu ambil 2 di belakang ini, cikgu kata 2S kuasa 2 tolak 3Y sama dengan 5. Ataupun cikgu ambil 1 di depan, 1 di belakang. Iaitu S tambah 2Y sama dengan 5. So daripada 3 persamaan ini, cikgu pilih mana-mana 2, cikgu boleh buat persamaan serentak. Benda ini pernah ujuk juga dalam tajuk sistem persamaan. Di mana dia macam bagi kita satu baris. Tapi sebenarnya daripada satu baris yang dia bagi itu, kita boleh tulis 3 pun. Bukan 2. Kita boleh tulis 3. Sebab kita ambil 2 depan, 2 belakang ataupun 1 depan, 1 belakang. Hanya biasanya untuk kalau nak selesaikan soalan ini, kita pilih mana-mana 2 untuk sambung buat. Tak payah buat ketiga-tiga. Ambil mana-mana 2 untuk sambung buat. Okay. So sama juga untuk petua sinus ini. Kalau kamu tengok petua sinus ini, sekali dia bagi kita 2 kali sama dengan. So bila dia bagi kita 2 kali sama dengan, maksudnya kita boleh ambil depan, kita boleh ambil belakang, ataupun kita boleh ambil depan ataupun belakang. Tapi ini cerita, ini cerita. Kalau kamu nak tengok gambar aja, sebenarnya senang macam ini saja. Senang macam ini saja. Cikgu balik ke sini. Kamu akan tahu, A ini pasangan dia di sini. B punya sudut B.
Sudut A punya pasangan di sini. Sudut B punya pasangan di sini. Sudut C punya pasangan di sini. Asalkan sekarang kalau cikgu pilih dua pasangan, okay, mana-mana dua. So kamu boleh kita kata kita ambil cross saja. Okay, cikgu ambil dua. Contohnya cikgu ambil ini. Komputer cikgu pun nak jam lah. Okay. Cikgu ambil cross macam ini. Okay. Bila saya buat cross, ada 4 benda kan? Setiap ini ada pucu sisi. Pucu sisi. 4 ini janji saya tahu mana-mana 3, maka saya boleh gunakan ini untuk bentuk satu ketua sinus. Maksudnya macam ini. Okay. Macam pening sikit tapi bila awak tengok contoh lama-lama senang aja. So kalau kamu tengok soalan ini contoh pertama ini, kejap cikgu hantar power sikit. Okey. Kamu tengok contoh pertama ini, kamu nampak ini awak nampak macam ini. Okey, cikgu bagi awak sudut S. Cikgu bagi awak sudut S dan pasangan dia kita ada nombor dia iaitu 5. Okey. So ini satu cross, satu garis sudah Satu garis sudah. Okey. Lepas tu kalau kamu tengok, okey, cikgu bagi pucu A. Pucu A punya pasangan di sini. Okey, di sini bentuk lagi satu garis. So kalau kamu tengok dalam cross ini, warna kuning dua-dua saya ada. Pucu ada, sisi ada. Warna biru punya saya ada sudut, saya tak ada sisi. Tapi 4 ini 3 saya ada. Maksudnya inilah waktunya saya boleh gunakan petua sinus. Okay. So bila saya nak gunakan petua sinus, soalan tanya apakah panjang ST? So kita pakai sajalah. Kita pakai saja. Okey, yang lengkap punya ialah warna kuning. Mana satu dulu sebenarnya tak kisah pun. Okey, yang lengkap punya warna kuning. So cikgu akan tulis sisi 5 per sin 43 akan sama dengan ini yang warna kuning punya. Yang warna biru punya, sisi warna biru ini, okey, untuk sisi warna biru ini cikgu akan galakkan kamu namakan ikut gambar raja. So awak nampak garis TS, awak tulis TS lah ataupun ST. Ataupun ikut soalan. Soalan cakap ST, kita pun pakai ST. ST. Per sin 65. Itu cara kita buat. So itulah cara kita pakai petua sinus. Okey, sebelum cikgu selesaikan, kita tengok contoh 3 dulu. Tengok contoh 3 dulu. So, kamu akan nampak sekali lagi kamu akan nampak sudut B. Sudut B kita ada jawapan. Sisi B kita ada jawapan. So, ini sudah satu pasangan. Lepas tu kalau kamu tengok kita ada sudut C. Kita ada sudut C. Tapi kita tak ada sisi C. Okey, kalau kamu tengok soalan tanya BC. BC di sini. Okey, BC di sini. Sekejap. Okey, sudut C. Sisi di sini tapi tak tahu. Soalan tanya BC. Soalan tanya BC. BC di sini. Tapi dia punya sudut di sini. So kalau kamu tengok soalan ini, cikgu hanya ada garis kuning punya yang lengkap. Ada pucu, ada sisi. Okay? Ada pucu, ada sisi. Kalau cikgu tengok hijau punya, cikgu akan dapat AB. Soalan nak BC. Kalau cikgu ambil biru punya, kalau kamu tengok untuk garis biru ini, sisi tak tahu, sudut tak tahu. Maksudnya sekarang, kalau saya nak terus gunakan petua sinus untuk cari BC, tidak sesuai. Sebab saya tak ada pasangan yang lengkap. Okay? Cross saya, 2 benda tahu, 1 benda tak tahu. Kalau saya pakai yang warna hijau punya, memang okey.
tiga benda tak tahu, tiga benda tahu, satu benda tak tahu. Tapi itu bukan apa yang saya nak. Soalan nak BC, soalan tak nak AB. Boleh ya? Okey, nanti kita baru balik ke sini. Kita tengok contoh 2. Okey, contoh 2. Okey, sekarang cikgu tak pakai warna sudah. Kalau kamu nampak, ini lengkap. Ini lengkap. Okey, ada sudut, ada sisi. Okey, lepas tu cikgu nampak ada ini. Dia punya pasangan sudut di mana Izzat di mana? P ke Q ke A? 7 cm punya. Pasangan dia di mana? P. P. Okay. Pasangan dia di sini. Okay. So, kalau saya nak pakai petua sinus, saya sebenarnya boleh cari sudut P. Okay. Adakah soalan nak sudut P? Izzat, adakah Tidak. soalan nak sudut P? Tak. Tak. So, maksudnya contoh 2 ini tidak sesuai, terus gunakan petua sinus untuk dapat jawapan. Macam nak buat nanti saya terangkan. Okey, kita pergi kepada contoh 4. Kita pergi kepada contoh 4. Okey, kalau kamu tengok pasangan yang lengkap ialah mana, Helmi? Yang lengkap ialah mana? Sudut mana dengan sisi mana memang ada dua-dua ada. Sudut mana? Cakap sudut lebih senang. G ke H ke K? Kita ada K. sisi ya. Sudut K. Sorry? Ya. Okay. So kita sudah ada satu pasangan yang lengkap 9.2, 30. Okay. So satu lagi pasangan ialah 14.5 ni lah. Dia punya matching sudut di mana, Helmi? Hash. Hash. So ini dia. Tak, untuk ini kalau saya gunakan petua sinus, saya boleh dapat sudut hash. Adakah soalan nak sudut hash? Tak. GHK. Sudut GHK di mana? Tengah. G ke H ke K? Hash. Hash. So, kalau saya gunakan petua sinus, adakah cikgu jawab soalan ini? Okay. So, maksudnya contoh 4 ini saya boleh gunakan petua sinus. Okay, cuba masukkan. Helmi. Okay, kita mula dengan K punya. Sisi K. 9.2. Okay. Persing. Sing 30. 30. Okay. Kemudian yang H punya, sisi H. 14.5. Sing. Sing hash. H. Hanya di sini kita kalau boleh kita ikut nama yang diberi oleh soalan lah GHK. Lebih senang. GHK. Boleh? So antara 4 contoh yang ada dalam modul ini, hanya contoh 1 dan contoh 4 kita boleh terus gunakan petua sinus dan terus dapat jawapan. Contoh 2 dan 3 kita tak boleh. Kita tak boleh sebab bila kita pakai dia, kita sebenarnya tak dapat apa yang kita nak. Kita dapat benda lain. Kita dapat benda lain. Okey? Boleh ya? Kita pergi balik kepada contoh pertama yang memang boleh pakai petua sinus punya. Okey, sekarang cikgu nak jawapan. Tak kisah macam mana kamu buat, cikgu nak jawapan. Ada ni? Ya. Ataupun ada ni you nak buat manual? Manual kot. Okey, cikgu ikut awak. Okey, buat. Macam mana? 5, sekejap. Tak sini. Awak sebut cikgu tulis. Pertama tu dapat perpuluhan 7.33. Macam mana dapat benda ini? 5 bahagi sin 43. Okey. Cikgu tidak galakkan awak buat round off terlalu banyak tau. Sebab kalau ikut awak nanti sini awak 5 pagi sin 43. Sudahlah satu round off sekali kan. Nanti sin 65 satu round off lagi kan. Tidak galakkan cuba jangan tekan kalkulator lagi. Terus buat. Yep. Dia nak tahu ST sama dengan apa. Boleh? Mula-mula darab silang dulu. 5 dalam kurungan sin 65. Okey. Ini ada kurungan, tak ada kurungan, tak kisah.
Tak letak pun betul, letak pun betul. Okey, satu lagi. ST dalam kurungan sin 43. Okey, letak pun tak apa, tak letak pun tak apa Okey, cikgu sengaja letak sini supaya nanti kerja awak ialah pindah ke kanan Okey, sambung. Pindah ke kanan jadinya 5 sin 65 bahagi sin 43. Okey. Sekarang baru tekan kalkulator. Maka awak hanya buat sekali round off saja. 6.64. 6.64. 64. Boleh? So di sini jangan buat round off terlalu banyak kali sekali saja. Okey, untuk siapa yang lemah algebra punya, awak sebenarnya boleh terus tekan ini dalam kalkulator di mana yang ST ini awak pakai X. Awak buat aja. 5/43 pink color punya sama dengan boleh. Nanti cikgu ambil kalkulator saya kejap. Macam ini. Sekejap, cikgu cari kalkulator cikgu. Tadi ini kalkulator warna ini kalkulator warna putih. Kalkulator warna hitam. Sebab majoriti awak kalkulator warna hitam. Ini cara awak tekan macam ini Okey, kejap. Awak tekan macam ini. Alamak. Okey, awak tekan 5 per ataupun bahagi sin 43. Lepas tu awak tekan sama dengan yang warna pink. So maksudnya awak tekan alpha sama dengan. So baru dia akan keluar di sini. Bukan tekan warna hitam punya Okey, benda yang kita nak cari selalu kita pakai S ini. S warna pink punya. So cikgu akan tekan alpha X. Okey, lepas tu cikgu tekan sin 65. Okey, lepas tu awak suruh dia selesaikan. So awak tekan shift calculate, shift calculate. Mesti tekan 2 kali. Jawapan lain. Sin 65. Cikgu salah tekan tadi ke? Bahagi sin 43. Cikgu salah mana Kejap. Bahagi. Cikgu punya bahagi hilang. Kejap. ST bahagi sin 45 kan? Cikgu hilang bahagi. Sekejap, cikgu masukkan bahagi. Bahagi sin 65. Kemudian awak tekan shift calculate. Mesti 2 kali shift calculate. Awak akan dapat jawapan dia. Kalau kalkulator warna putih, awak tekan shift calculate sama dengan. Kalkulator warna hitam, shift calculate 2 kali. So awak boleh dapat jawapan dia. Tak payah. Sebab markah memang diberi sini. 1 mark, 1 mark. Boleh Okey, sorry bagi saya lagi 5 minit Okey, sama juga dengan ini. So awak boleh terus buat manual ataupun awak boleh pakai kalkulator. Hanya kalau pakai manual punya, kamu kena faham sikit. Sekarang awak punya X akan mewakili sin GHK. Digalakan macam tu. Sin GHK. Dapat berapa dulu? Okey cikgu cari seorang nak buat manual ke nak buat kalkulator, cikgu ikut awak. Ain ada sudah? Ain? Ada. Farisa? Okey, you nak tekan kalkulator ke you nak manual buat? Manual. Okey, manual buat. Dalam 9.2 kurungan sin GHK. Okey, sin GHK sama dengan sin 30. Sin 30. 145 kurungan. Okey, biasanya orang lebih suka tulis nombor itu di depan macam ini. Maka tak payah kurungan-kurungan. Tapi kalau awak nak pun tak apa Okey, sambung. 9.2 tu pindah sebelah. Okey, so sini tinggal sin GHK sama dengan
14.55. 14.5 itu sin, sorry. Sin Sin 30 30.92. per 9.2. Okey, sambung. GHK GHK sama dengan sin negatif 1 okey. So tekan 145 okey, tekan per kalkulator 1. bagi saya jawapan. 145 dapat 52. Kejap. Okey, dapat jawapan 52. 52. Ngam-ngam. Ha. Ngam-ngam. Okey. Betul ke orang lain? So untuk siapa nak buat manual macam ini pun boleh. Kalau tak nak macam cikgu cakap tadi lah, ikut saja. Awak tekan saja 9.2 bahagi sin 30 sama dengan 14.5. 4 hilang. 14.5. Okey, bergantung kepada kamu kalau kamu tekan bahagi X, maka maksudnya yang awak cari ini ialah sin GHK. Ialah sin GHK. Maksudnya yang awak tapak ini sama dengan jawapan ini, 14.5 sin 30 bahagi 9.2. Kalau kamu nak terus tekan sin kemudian baru S, maka awak terus dapat jawapan dia. Dia ada kebaikan dan kelemahan masing-masing lah. Okay. Alpha S. Kalau macam ini, awak terus dapat sudut dia. Kalau awak tekan S, awak dapat sin S punya jawapan. Okay. So ingatlah, sheet calculate mesti tekan 2 kali. Kali pertama punya jawapan tipu. Jawapan tadi sebenarnya kalau kamu tengok. So tekan 2 kali, awak dapatlah jawapan. Okay. Farisa, kena bagi saya 52.00 sebab dia tak putuskan. Walaupun round off itu 52.003, apun kena bagi saya 52.00. Boleh Okey, sebenarnya untuk soalan ini dia ada 2 jawapan. Hanya cikgu tak sempat terangkan sebab masa tak cukup. So cikgu buat tanda di sini dulu. Hari Khamis cikgu akan sambung Okey, kita pergi kepada contoh 2. So kalau kamu tengok contoh 2 ini, kalau saya gunakan petua sinus, kita tengok apa jadi gunakan petua sinus yang cikgu mark ini punya. Okey, apa saya akan tapak? Shiking? Ya. Kalau saya gunakan cross ini, lepas tu saya nak masuk ke dalam petua sinus, apa saya akan tapak? Mula dengan sudut Q dulu. Sisi Q yang apa? Okey, 11. Sin 115. Okey, sin 115. 7. Sin P. P lah Sama ada awak panggil dia P ataupun awak panggil dia QPR. Tengok mana satu awak nak lah. Sudut QPR. Biasanya kalau gambar raja ini hanya ada satu segitiga aja, awak boleh panggil dia P. Tapi kalau dia gabungan berapa segitiga itu, awak kena bagi dalam 3 huruf supaya lebih jelas sudut mana yang disebut oleh awak. Macam tadi kita katalah, saya boleh gunakan petua sinus, tapi apa yang saya cari bukan apa yang dikehendaki oleh soalan. Okey, tak apa, kita cari dulu. Okey, Syikin sambung. You nak manual ke terus tekan kalkulator? Terus lah. Okey, terus tekan kalkulator Okey, awak sebut cikgu tekan. 11. Sorry? 11. Bahagi sin 115. Sin 115. Sama dengan macam nak tekan ini ke? Alpha. Okey, alpha sama dengan. Okey, alpha sama dengan. Okey, lepas tu 7 bahagi sin X. Okey, sin X. Okey, lepas tu shift calculate. Okey, kalkulator hitam 2 kali Kalau kamu tengok selalu kali pertama dia bagi jawapan sebelum.
So kalau macam ini sebab tadi Skin terus pakai sin punya, so yang dia cari terus sudut inilah. QP apa? QPR, sorry. Terus jawapan QPR berapa? Tak ingat sudah. Iaitu 35.22. Okey. Tapi masalahnya ini bukan jawapan yang dikehendaki oleh soalan. Yang kita jumpa ialah sudut merah ini. Soalan nak sudut PRQ. Soalan nak sudut PRQ di sini. Okey. Siapa tahu macam mana nak cari sudut ini? Cikgu, kalau 180 tolak semua sudut. Okay. So kadang-kala soalan ini bukan kita terus gunakan petua sinus dapat jawapan. Kadang-kala kita masih perlu gunakan pengetahuan sebelum, iaitu jumlah sudut ialah 180. Sebab nanti cikgu sudah kata jumlah sudut 180 untuk semua segitiga boleh pakai. So kalau awak ada sudut ini, awak ada sudut merah ini, nak dapat biru, kita buatlah 180 tolak dia. Soal pun tulislah untuk sudut PRQ, dia sama dengan, tadi siapa yang cakap sambung? 180 tolak 115 tolak 35.22. Okey. Boleh So apa jawapan dia? 29.78. So kadang-kala kita tak boleh gunakan petua sinus terus dapat jawapan, tapi kita boleh gunakan petua sinus dapat benda lain, kemudian kita pakai lagi maklumat lain untuk dapat dia. Okey, kita tengok contoh 3 Okey, nanti baru salinlah sebab masa saya sudah overtime banyak, sorry Okey, contoh 3 ini, kalau kita gunakan cross yang kita ada, ini memang tak boleh. Sebab warna biru dua-dua tak tahu, sudut tak tahu, sisi tak tahu. Kalau saya gunakan warna hijau punya, gunakan warna kuning punya, apa saya dapat? Siapa yang cepat? Ilya yang cepat. Ilya, kalau gunakan warna kuning? 8 dengan sin 80. Sin 80. Okey, kemudian warna hijau punya? Oh cikgu, kalau cari warna biru terus tak boleh? Nanti kita bagi kawan tahu kenapa tak boleh. Mana hijau? Tak. Sisi. AB lah ya, AB. Sin 60. Sin 60. Kita boleh gunakan petua sinus. Tapi kalau kita gunakan petua sinus, yang kita dapat ialah sudut AB. Sisi AB. Okey, lepas kita dapat sisi AB, dia tidak menolong untuk kita dapat BC. Sebab kita tidak boleh gunakan teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras mesti sudut dekat. Yang kalau kamu ingat yang awak belajar dalam tingkatan 3 punya, teorem Pythagoras tak boleh pakai. Ini saja yang boleh pakai. So untuk contoh 3, cikgu tak sesuai lah macam tadi dapat AB, lepas tu nak gunakan teorem Pythagoras. Sebab dia bukan bersudut dekat. So apa yang kita boleh buat? Nak terus pakai biru tak sesuai kan? Kalau saya nak terus pakai biru, Ilya, ini lebih cepat, so you tiap pagi saya. Warna kuning 8 per sin 80. Kalau warna biru, setakat daripada gambar raja. BC dengan sudut sin A. Sudut sin A. Kita tak boleh buat sebab BC tak tahu, sin A. Ada dua benda tak tahu, kita tak boleh buat. Kita nak soalan nak BC. Soalan nak BC. So, apa yang awak perlu fikirkan, ada tak cara saya dapat sudut A dengan cara lain? Di mana saya tak pakai petua sinus? 180 tolak 80. So kita pakai balik tadi 180 tu. So sudut A ialah 180 tolak 80 tolak 60. Berapa? 40. Maka kita boleh tulis 40 di sini. Nah, maka kita boleh buatlah. So kadang-kadang kita gunakan petua sinus tak dapat jawapan. Lepas tu kena buat sesuatu. Kadang-kadang pula nak terus pakai petua sinus tak boleh sebab maklumat tak cukup. Dan kita gunakan benda lain untuk dapat dia dulu. Okey. Terus tekan kalkulator sajalah nak cepat nak tahu jawapan. 5.22. 5.22. Okey, ini jawapan dia. Boleh? Tapi sebenarnya contoh 4 ada sesuatu cikgu nak cakap lagi. Cikgu akan terangkan pada hari Khamis nanti Dia tak lengkap pokok star saja. Okey, sebab ada satu benda cikgu tak terangkan lagi, case per ambiguity So latihan untuk hari ini ialah kejap.
ini masih okay. Latihan 9.1, soalan 1, 2, 3. Okey, soalan 1, 2, 3. Okey, soalan 1, 2, 3 Cikgu nak jawapan daripada buat latihan inilah. Okey Sorry makan masa hari ini. So kejap cikgu tutup record dulu. Okay. So orang yang boleh leave